إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام وسلم شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله صراط الذين أنعمت عليهم غير siapa boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kalasallahu sirrah. Dan makna riya itu. Dan makna mana ta'rif definisi apa makna riya, sifat yang sangat digeruni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya. Benda yang paling aku bimbang kena kepada umatku ialah syirik yang kecil, iaitu ar-riya. Dan makna dia apa? Berbuat sekalian ibadah. Sekalian ibadat, macam-macam jenis ibadat yang dibuat, ya, sama ada bentuk diri sendiri ataupun dalam bentuk jamaah dan sebagainya. Dan sekalian amal, dan sekalian perbuatan dia, dan sekalian perkataan. Jadi dia buat semua amalan dia. Dia sembahyang, dia wirid, dia baca Quran, dia berderma, dia bantu orang dan sebagainya lah pekerjaan. Maka supaya ini yang gosal, ibadat tadi semuanya baik, yang disuruh kita memperkasakan, tapi yang ni rosak sini, supaya dipuji. Habis tu, situ dia jam habis kan, ya, sikit lagi buat sama buat, tapi dalam lain ada qasad di dalam dia, iaitulah selain dari Allah Ta'ala, untuk dipuji, untuk dipandang. Bahawa mereka yang ada perasaan hati dia suka dia kenal, suka glamour, orang tu tak akan sampai jalan makrifat ke Tuhan. Dia tak akan sampai, ya. Ulama sufi ataupun jalan sufi, dia boleh buang, dia tak ada minat, dan dia lebih suka orang tidak mengenali dia, ya. Kita kena dalam hati kita, kita minat orang tak kenal kita, lagi senang. Kalau orang tak kenal kita, habis kita mudah mendampingkan diri kepada Allah Ta'ala. Kalau ada semangat dalam kalbi kita, seronok orang kenal, ya, tu dia punya apa tu, racun dia dah masuk kan. Senang sangat nafsu dan syaitan dia tipu kita. Akhirnya amal ibadat jadi mangsa. Penat buat ibadat, rupanya ibadat dia tak jadi. Sebab apa? Dalam tu dah tunggu apa dia? Orang, makhluk, ya, insan. Dalam dia kalbi sentiasa dengan Allah, apa selamat. Habis. Jadi supaya dia buat ibadat dipuji. Dalil dia suka dipuji, kalau orang keji dia marah. Kalau orang yang dia tidak minat dipuji, kalau orang keji dia pun tak ada siapa. Istiwa uzzammi wal madhi minal ammah. Sama je bagi dia, orang puji orang caci tak ada apa. Sebab apa? Sebab orang tak ada dalam kalbi dia. Tapi dia dalam kalbi dia ada orang, dia yang payah nak suruh orang puji, nak suruh orang sanjung, nak suruh orang, ya, glamour dan sebagainya. Itu semua dipanggil racun yang membinasakan pahala amalan kita, membinasakan kontak hati dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu dia suruh kita membanyakkan dan tekun zikrullah sehingga dapat kemanisan. Sebab dia dapat manis dengan Tuhan, dia tak akan pusing tempat lain. Qalbi ni kalau dia dapat rahsia kemanisan dengan Allah, dia tak akan paling tempat lain. Dia masalah dia paling sebab dia tak kerti bermanis dengan Tuhannya, dia tak kerti berlazat dengan Tuhannya. Itu masalah. Sebab apa tak kerti berlazat? Sebab dia tak kenal. Dia kalau kenal siapa dia Allah Ta'ala, tak akan pusing hati dengan orang makhluk pun, ya.
supaya dipuji akan dia oleh manusia, dan supaya dibesarkan akan dia oleh manusia, ya. Orang takzimkan dia, orang hormat dia, beri kemuliaan, orang suka kan. Qalbi dia ada benda tu, dia takkan nampak jalan Tuhan dia, ya. Dan supaya dapat kemegahan kepada manusia, ya, dimegah-megahkan, yang panggil apa, glamour. Habis. Dan makna nifak, makna sifat munafik itu, iaitulah menyalahi zahirnya akan batin. Zahir ni nampak dia ibadat kerana Allah Ta'ala, bagus, tapi batin dia kena manusia, itu nifak. Sifat munafik, orang riak ni sifat munafik ada, sifat nifak tu ada dalam kalbi dia. Mana luar dia lain, dalam dia lah, dalam lain. Luar dia lillah, mulut dia, hati dia kan linnas, kena manusia. Sebab apa dia pusing kepada manusia? Sebab dalam kalbi dia tak ada Allah Ta'ala. Itu yang salah. Dalam kalbi dia tidak ada Allah, mana tidak ada mengenali Tuhan, membesarkan Tuhan, ya, asyik dengan Tuhan, dia tak ada benda tu. Itu maksudnya tidak ada dalam kalbi dia Allah. Bukan mana Allah duduk dalam kalbi, dan Maha Suci Allah Ta'ala daripada bertempat. Allah Ta'ala dasar dia laisa kamitslihi syai', dia tak serupa dengan makhluk. Iaitu menyalahi zahir akan batinnya, iaitu seperti adalah zahirnya bersifat dengan kepujian, padahal batinnya sunyi daripada demikian itu, ya. Zahir nampak betul kasih kepada Ta'ala, padahal dalam dia kasih kepada makhluk, kasih dipuji, kasih disanjung. Itu sebab menjadi rosak. Dan keduanya itu, iaitu setengah daripada sifat kejahatan yang di dalam batin hati, dan itu maksiat yang di dalam hati, dan penyakit yang di dalam hati, dan dengan dia jadi kemegahan yang dicela oleh syarak, ya. Ini syarak cela, membatalkan akan makna ikhlas. Keikhlasan tu disuruh, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kita suruh beribadat tu melainkan dengan ikhlas. Kama la yuhibbul amal al-mushtarak, kazalik la yuhibbul qalbul mushtarak. Sebagaimana Ta'ala tak suka amal tu disyirik, disekutukan, begitu juga hati kita tak suka kita sekutukan dengan lain. Dengan dia sahaja maknanya. Ada pun obat. Tadi penyakit dia, riak ni penyakit besar. Sekarang obat, likulli da'in dawa. Tiap-tiap penyakit ada obat, kata baginda SAW. Zahir, cara zahir, batin, cara batin. Yang batin ni lebih penting, sebab urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun obat yang menghilangkan kasih akan kemegahan, iaitu ilmu dan amal. Apa dia mana ilmu, mana kepahaman. Apa mana amal, mana tindakan, ya, perbuatan, tindakan dia kena buat. Dua perkara ni insya-Allah hilang penyakit. Ni dua pil dia kena telan, ya. Kalau dia tak telan pil ni, jawab dia penyakit dia tak hilang. Pertama, ilmu. Maka ada pun ilmu yang dimaksudkan di sini apa dia? Iaitu diketahui akan yang dimaksudkan dengan kemegahan itu, ialah supaya dapat memiliki hati manusia, ya. Maknanya dia nak tangkap hati manusia, semua menghadap kat dia, ya. Sebab orang kata kita kena pandai ambil hati. Dia nak ambil hati orang semua kat dia. Orang puji dia, orang sanjung dia, orang besar-besarkan dia, ya. Kemegahan supaya dapat memiliki hati manusia, dan dengan berkendak dibesarkan akan dia oleh manusia. Kendak tadi, dan berkendak dikasihi akan dia oleh manusia, supaya manusia kasih dia, manusia respect dekat dia, besarkan dia, hormat dia, dan berkendak disampaikan sekalian hajatnya. Bila semua orang dah suka ke dia, besarkan dia, apa saja hajat dia mudah dikurniakan, diberi orang, contoh begitu, dan barang sebagainya lah. Dan telah nyata bahawa sekalian yang demikian itu, jikalau engkau dapat akan dia sekalipun, ya, dia dapat benda yang dia nak tadi, maka itu tiada kekal,
Mana? Yang kita dapat kepuji orang nak buat ke mana? Mati kita habis. Ya, sanjungan nak buat ke mana? Dia akan kekal benda tu. Mana benda yang tidak kekal dalam dunia dan adalah kesudahannya itu mati jua. Tu semua tak boleh bawa sana. Itu satu. Dan sekalian yang difardu, dan sekalipun difardukan, apa makna difardu? Mana ditakdirkan, tu maksud dia. Kalau kita takdirlah sujud akan dikau oleh sekalian orang yang di dalam bumi ini, semua pakat sujud ni. Kalau ada contoh begitu, daripada masyrik dan maghrib. Masyrik mahalul syuruk, tempat terbit matahari, mana timur. Masyrik mahalul ghurub, tempat terbenam matahari, mana barat. Semua ni pakat sujud, nonggeng kat dia. Contohnya, kalau begitu sekalipun, sekira-kira hingga 250 tahun lamanya, contoh, dan tiada tinggal barang seorang daripada mereka itu pakat sujud. Dan jikalau ditilik oleh orang yang mempunyai akal, akannya demikian itu nasaya tiada berfaedah padanya sekalipun kemegahan itu, dan tiada berguna baginya kemegahan itu, dan tiada memberi faedah melainkan ilmu yang manfaat dan amal yang ikhlas liwajhillahil karim. Itu dia. Jadi amal yang sedemikian, pujian orang tu nak bawa ke mana kan? Itu mana kesedaran, tak bawa ke mana. Ya, kita kejar benda yang kita nak tinggal, itu tak cerdik. Ya, benda ni kena diasakkan dalam pemikiran kita, maksud untuk menolak sifat inginkan kemasyhuran dan seterusnya, benda yang tidak kekal. Maka cari benda yang kekal. Siapa yang kekal? Huwallahu ta'ala. Waktu Nabi Ibrahim kata, la uhibbul afilin, aku tak minat kepada benda yang binasa. Itu satu. Adapun amal, mana tindakan yang menghilangkan kasih akan kemegahan, maka iaitu bagi kaum ahli sufi beberapa jalan yang menggugurkan kemegahan. Dia ada beberapa cara, dan setengah daripadanya iaitulah mengerjakan perbuatan yang menggugurkan kemegahan itu daripada hati manusia. Misal seperti ia meminum sesuatu yang halal yang menyerupai akan air, maka disangka oleh orang akan dia meminum akan arak. Maka jadilah hilang etikat orang kepadanya. Ada satu tuan guru tadi, tuan ulama besar, dia tak isap rokok dah. Dia tak isap rokok, tapi di bandar dia isap rokok. Ya, tengah bandar tu dia isap rokok. Orang terperanjat pasal ada di antara isqat, nak gugurkan. Dia tengok ni apa tu kan, macam-macam cara tu. Dalam syarat ikul zahimam, hatta kamu membuat benda yang makruh, tapi jangan benda haram. Dia minum arak tu tak boleh lah. Apa benda makruh? Contoh berjalan tanpa na'al. Dia berjalan tak ada selipan, makruh. Tapi dia jangan sifat tujuannya apa? Tujuan dia nak hinakan nafsu dia, supaya malu kat orang. Buat benda yang kata malu kat orang, orang tu ada kan, buat dia hilang, tambah tak rasa apa lagi lah. Di situ bila hilang saja perasaan makhluk berhadap, dia akan rasa rahsia tadi, rahsia kesedapan ikhlas dengan Tuhan dia akan dapat. Ya, sebab yang menghalang hijab dia ialah ru'yatul khalaik, memandang hati kepada makhluk. Buang benda tu. Banyak berlaku ulama dulu, ya, dia buat benda-benda yang kadang-kadang kita tengok dia buat shortcut. Berlaku pada siapa dia? Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, disuruh oleh guru dia Syekh Ali Al-Khawas, yang kau duduk kat bandar, kau panggil budak-budak, sikil pada kau sekali, bagi dia 1 rial sampai habis duit tu. Macam mana rasa nak puk ni, orang tengok kan, sampai kau tak rasa apa kat orang. Kau akan rasa rahsia dia, ya. Sebab rahsia kelazatan dengan Tuhan akan diberi bila kalbi dia kosong daripada orang. Selagi kalbi orang malu, kan orang kata oh tak boleh, tebal hijab kan. Kalau kita cakap orang kata je habis. Ya, ni kan orang pandang apa orang kata. Ni sekarang masyarakat kata.
Ni sekarang orang pandang dia tak elok. Tak malu ke dengan orang? Habis itu semua racun. Kalau ada dalam hati dia, jangan harap dia merasa kemanisan dengan Tuhan dia. Tuhan tak bagi tu. Sama dia tengok orang macam dia tengok batu kayu kan. Ya. Baru dia maknanya Tuhan nak hadiahkan dia. Satu tuan guru kan, anak murid dia baca kitab, dia kita dah anak murid baca kitab umum, anak murid dia buka kitab, dia tak ada tengok. Anak murid tengok tu guru gigil tu. Dia kata baca, dia kata mungkin yang kau hurai tu aku belum pernah dengar lagi. Dia kata, saja dia nak gugurkan angin dia. Kita kena boleh dah budak baca kitab dia tak ada kan. Dia nak gugurkan angin nafsu dia. Dia macam-macam cara kan. 1001 macam para awliya penjalan. Tujuan dia pun nak gugurkan pandangan makhluk daripada kalbi dia. Ya. Dan setengah daripadanya adalah seorang itu diiktikadkan oleh orang banyak akan dia zuhud akan dunia, maka pergi ia masuk ke dalam hammam, tempat mana yang panas tu, yang ni tempat mandi, maka memakai ia kain orang yang di dalam hammam itu, pura-pura ia mencuri akan kain itu, ya. Maka keluar ia dengan hammam, maka berdiri ia di tengah jalan orang yang keluar daripada hammam itu, maka tiba-tiba melihat orang punya kain itu, ya. Akan dia memakai akan kainnya, maka mengambil orang itu punya kain daripada, maka lalu memukuliakan dia. Ya, apa kau curi kain ni? Saja buat kan, tujuannya apa? Nak jatuhkan angin dia. Allah. Satu orang wali tu semua dah kenal dia ni. Dia pindah. Masa dia pindah, dia suruh anak murid dia gari tangan dia. Ya, maka anak murid pun gari tangan dia, bawa pindah ke tempat. Orang kata, wah, pencuri mana dia kena tangkap. Rupa yang gari tu guru dia. Yang maka gari tu guru dia, yang berdiri bawa anak murid dia. Sengaja apa dia tutup. Idfan wujudak fil ardil hubul fama anabata mimman lam yudfan lam natima litaju. Tanam diri kamu dalam bumi yang tersembunyi, benih yang tidak ditanam takkan sempurna tumbuh. Mana tutup diri kita, ya, dalam halayak ramai. Jangan kita nak terkenal, jangan. Sebab benda yang tak ditutup, dia takkan sempurna tumbuh. Buah kelapa 2 biji nak tumbuh, satu kita gali lubang, kita tanam, satu lagi kita lepak. Yang mana kuat? Yang tanam tu kuat. Yang lepak tu besok kena gibut terbalik kan? Tapi yang tanam tu dia kuat, foundation dia kuat, ya. Mana tanam apa? Tanam kau dengan Tuhan dia, tu maksudnya. Tak payah pergi dengan orang, ya. Orang nak kata apa, pergi jalan sama dia. Itulah jalan Isra dan Mi'raj qalbi kepada Tuhan, ya. Mi'raj qalbi Rasulullah menjalankan segala yang memanggil dan Isra Mi'raj. Mana Nabi panggil? Ya Muhammad anzirni as'alu. Ya Muhammad, berhenti sebentar aku nak tanya. Paling pun tidak. Jawab pun tidak. Semua dia tanya Jibril, siapa tu? Ya Jibril, itulah panggilan Yahudi. Kalau engkau pusing, habis jadi kepala Yahudi. Ini tak pusing banyak, jadi kepala Yahudi. Ya, Yahudi mainkan dia buat bodoh tadi. Allah. Mana jangan berpaling. Jangan berpaling kalbi kepada kiblat dia. Apa kiblat roh? Wallahu ta'ala. Allah tu kiblat ruh. Mana kita menghadap kepada dia, tawajuh tu mana sedang menghadap kiblat ruh. Allah. Maka dengan yang demikian itu jadi hilang kemegahan, ya, hilang kemegahan daripada hati manusia dan barang sebagian daripada tiap-tiap pekerjaan yang halal. Tapi pekerjaan tu halal ni, yang menggugurkan kemegahan dia, ya. Dan jalan tersebut itu ialah jalan ahli sufi golongan Malamatiyah, nama dia, ya, golongan Malamatiyah. Golongan ni apa, ditutup, ya. Banyak ada kadang-kadang yang kadang berupa apa, berupa orang berupa orang minta sedekah kan, jalan berupa wali kan. Ya, dia sengaja tu. Kata guru kata kau naik makam, ya, tu angkat hijab kau pergi kat tengah bandar, kau minta sedekah, berani kan, ya, duk
Orang pun apa kena kau ni, orang pun tegur kan. Oh, sebab muka kan. Sampai kau tak ada rasa apa tengok orang. Sampai dia tengok orang macam tunggul lah, baru dia orang ni dia berjalan kan. Ya, mana tidak ada kisah sawak sama je. Wujuduhu ada mustawiyan, ada tak ada serupa kan. Ya. Orang puji tak hal, baru dia boleh berjalan. Sebab apa? Hati dia tidak sangkut kepada makhluk. Satu je dan makhluk sangkut. Kita baju tak gosok payah nak pakai kan, lagi pejabat tak gosok baju tak boleh pakai. So gosok kilat boleh gosok ya. Itulah hati kita, mana hati kat baju. Ya, hati dengan orang, selagi hati dia tambah dengan orang, dia tak boleh berjalan ke hadrat Allah Ta'ala ya. Allah Karim. Kemudian kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala radhiyallahu anhu, wala yatimmu tarkul jah illa bil qanaati wa qat'ir tama' wa yasta'inu ala zalika bil akhbaril waridah bi zammil jah wa madhil khumul wa zul mislu qawlihim al mu'min la yakhlu min zillatin aw qillatin aw illatin wa yanzuru fi ahwalis salaf wa asarihim wa isarihim al-zul alal izz wa raghbatihim fi sawabil akhirah. Allah. Dan tiada sempurna meninggalkan kemegahan itu. Kita kena tinggalkan kemegahan secara total, bersih. Jadi takkan sempurna, masih ada lagi maknanya, melainkan dengan qanaah. Yang mana qanaah cukup memada, apa yang ada pun cukup ya. Lawan qanaah apa? Tamak. Tamak kalau ada habis kan, tak cukup, ada je nak. Dia cukup bila hidung dia tak belaga dengan liang lahat pun cukup. Lagi tak belaga liang lahat lagi tu dia. Dia cucuk sana, dia cucuk sini. Dia macam budak-budak kan nafsu. An-nafsu katif. Nafsu seperti budak-budak. Budak kalau kita bawa dia pergi supermarket macam, kata benda ditunjuk kan, kita bawa duit tadi 300 ringgit kan banyak, tak cukup, dia tunjuk tu, dia tak dapat dia bergolek. Ada madu orang beli juga, habis terangan nafsu dia cocok dalam lama-lama, habis tombak. Bantai dia terus dengan zikir ya, jangan layan dia. Allah Karim. Dan tiada sempurna meninggalkan kemegahan yang menjadi hijab, melainkan dengan qanaah satu, dan dengan memutuskan tamak kepada makhluk. Mana kalbi kita tak ada sedikit perasaan mengharapkan pemberian orang, tak? Ya, jangan bubur dah hati kita, wah ni orang nak beri ni dapat kerat habis buang. Satu. Dan menolongi bagi menghilangkan sekalian demikian itu apa? Dengan mengetahui akan hadis yang datang di dalam kecelaan kemegahan dan memuji akan khumul. Ya, hadis memuji akan khumul. Apa makna khumul? Tertanam di kita, makna mastur, tertutup. Dan memuji akan kehinaan diri. Ya, memuji akan orang yang menghinakan akan dia, sifat mengendahkan diri. Dan menolong akan yang demikian itu dengan apa? Menilik dengan beberapa segala kelakuan orang saleh yang dahulu-dahulu, padahal memilih mereka akan kehinaan atas kemuliaan. Ya, dia lebih suka tidak mulia, dia lebih suka tidak terkenal. Ya, dan gemar mereka itu di dalam mengusai pahala akhirat. Sedangkan hati dia banyak mengejar simpanan di sana. Adapun kemuliaan ditinggal. Yang dipilih az-zul. Ya, az-zul mana apa? Hina diri. Merendahkan diri supaya nafsu kita terjatuh. Itu jalan dia. Allah. Kemudian ini satu pasal menyatakan obat untuk melepaskan daripada kasih dipuji. Kasih duduk mana? Qalbi.
perasaan kita ni ada atau tidak kasih, puji dikasih, tengok sebelah sebalik. Kasih dipuji, lawan puji apa? Cela. Kalau orang cela kita, kita rasa mendan. Orang kutuk kita, orang cela kita, orang maki kita, kita rasa mendan. Kalau tak ada apa rasa, tu okey. Kalau orang kata je kita, wah dia membangkit melawan, tu bukan okey, tu KO ni. Dia dua je okey, KO ni. Berarti bila kita tak setuju, makna apa? Orang maki kita, orang kata kita, orang umpat kita, orang kita marah dan bermakna apa? Sebaliknya kita suka. Kita suka orang puji kita, orang angkat kita, orang sanjung. Allah. Kasih dipuji oleh orang akan dia, dan benci dicela oleh orang akan dia. Dia tak mahu orang cela ni. Kau tak kenal aku siapa dia tu. Wah, tu lagi besar setan. Orang cakap tu, kau tak kenal aku siapa, kau tu besar setan kembali. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, tu satu cerita dulu kan, Tuan Guru Haji Umar Zuhdi, di pangkat Zuhud tu ulama besar Mekah bagi tu. Dia kalau pakai biasa, orang tak kenal. Kalau dia ke meja, dia ingat orang tu ayah mana, rupa tu gusau ngarang kitab Wali Besar. Dia balik daripada Mekah kan, dia bermimpi Rasulullah SAW tunjukkan tempat apa nak buat madrasah pasung garis. Dia bangun pagi, dah siap, sini tempat madrasah, sini tempat ni, dah siap garis kan. Dia plan ikut dia tu. Itu hebat dia, banyak karamat dia, banyak. Setengah daripada cerita apa, dia tutup kitab yang dia nak baca tu, tak ada jual di sini. Dia pergi cari di Patani. Dia Patani kata, orang Patani pun kenal kitab ni yang boleh baca Tuan Haji Umar, ya badan dia dah. Tak apalah, nanti saya jumpa lah dia. Kalau gitu macam, saya lah orangnya. Awak tak kenal saya lagi. Oh, malang awak itu. Tu besar setan kau cakap itu. Balik cerita. Ada satu cerita, okey, kedai tu pergi ke Kedah, Lanai, pergi pondok. Dia tahulah pondok tu kan. Itu Tok Ayah di sini. Saya ada Tok Ayah ni. Padahal tu Tuan Guru. Ya, saya duduk sini. Tuan Guru ada, naiklah. Tuan Guru ada kat rumah. Naik. Dia naik, dia masuk ilapu. Dia mana Tuan Guru? Saya lah, dia kata. Masya Allah, Tuan Guru minta maaf. Tu. Jadi dia apa ditutup entah dia tak nak terkenal lah. Rahsia ke tak terkenal tu tuan-tuan tahu lah, rahsia kemanisan dia akan dia. Bila kita buang tak nak menghadap makhluk, tak ada heran makhluk, Tuhan akan beri sir, dia akan ada kalbi itu, kelazatan dia dengan Allah Ta'ala. Itu penting lah. Sebab dengan lazat tu dia akan dapat apa? Asyik. Tak ada lazat dengan Tuhan, tak ada asyik. Kita zikir, kita tawajuh tu kena lazat. Sebab tu bila tak datang tawajuh, tak ada lazat. Kalau dia dapat lazat, tanya dia dapat lazat tak? Kalau dia dapat, dia tak akan tinggal dan dia tak dapat benda tu. Ada para awliya semua datang, tak besar pun. Dia tawajuh kau tak besar pun, dia tak tahu, dia tak berasa. Lepas tu tak dapat lazat, dia rasa macam biasa. Orang lain rasa luar biasa, dia macam biasa. Patut menangis lah. Orang lain dapat, kenapa aku tak dapat? Ya Allah, kotornya diriku, jauh ni, macam tu kan. Benda tu lazat. Zikir, ibadat, tawajuh, apa semua ibadat. Kita nak dia punya apa? Lazah. Kalau tak ada lazah, jawab dia tak akan ada mahabbah wal ish. Dan tidak ada ish, macam mana nak futuhat? Dia futuhat macam ada ishkun. Bila ada ishkun dengan Tuhan, asyik, baru dia buka. Dan buka tu akan dapat bila dia apa? Lazat. Dan lazat tu akan dapat bila dia apa? Istighal. Ingat tu, istighal beri tumpuan betul-betul, fokus betul-betul bersungguh, dia akan dapat kemanisan. Bila kemanisan, boleh pergi kepada kalbi dalam, maknanya asyik. Bila asyik boleh buka. Tu je kaedah. Kita soal, kita buat ibadat apa semua benda dapat lazat tak? Kena buat gitu kan. Cari lazat dan minta dengan Allah Ta'ala. Kena bersungguh lah. Habis tu. Kata Imam Ghazali apa? I'lam anna aksaral khalq
innama halaku bi khawfil mazammatin nas wa hubbil madhib. Ni banyak. Fasarat harakatuhum kulluha mawqufatan ala ma yuwafiqu ridhan nas. Wa raja'an lil madhi wa khawfan minaz zammi wa zalika minal muhlikati fa yajibu mu'alajatuhu. Wajib kita kena apa? Mu'alajatuhu, kena ubat. Wa tariqatu mulazahatul asbab allati li ajliha yuhibbul madah wa yakrahu azam. Ini mari kita ihya juzuk yang ketiga, surat 289. Itu kalam Imam Ghazali dalam Ihya. Ketahui olehmu bahawasanya kebanyakan manusia, kebanyakan makhluk jadi binasa mereka itu dengan sebab takut dicela oleh manusia. Ni banyak. Saya kenapa ni takut orang kata ya? Ya. Orang dulu zaman Rasulullah SAW yang masuk Islam lambat, kita bukan ni, oi besok orang kata apa tu? Besok pemimpin kata apa, orang besar-besar kata apa, kan? Hati tengah dalam. Bila ada takut orang kata je habis jam. Ya, kita kena takut jangan Tuhan kata. Betul. Ya. Kita nak pujian Allah, bukan pujian orang. Dengan sebab dia takut dicela oleh manusia, takut orang pandang, takut orang tak respect, macam-macam. Dan dengan sebab kasih mereka dipuji oleh manusia atasnya, maka jadilah sekalian gerak perbuatan mereka terhenti di atas barang yang muafakat, mana sesuai akan keredaan manusia. Apa dia nak buat, dia akan besok orang setuju ni. Dia kalau buat orang setuju tak? Dia tak tanya Allah Ta'ala, dia tanya orang. Ya, kalau orang diletakkan dalam kalbu, macam nak sampai ke Tuhan? Tanya dia, kau jadi hamba Allah ke hamba orang? Itu. Kerana mereka itu mengharapkan dipuji oleh manusia dan takut mereka daripada dicela oleh manusia. Jangan buat pasal ni besok, habis kau. Memang orang cop kau besok, memang orang kutuk kau besok orang. Kalau kalbi orang dia, sorry lah, dia takkan bau jalan makrifat dengan Tuhan. Dia kata farik galbak, kosongkan. Dan adalah demikian itu setengah daripada penyakit yang di dalam batin. Ya, ulama fiqh banyak je ni, kalau tak macam tak nampak benda ni tuan. Dia sebab ibadat dah bagus, dia cek dalam bersepah penyakit. Allah yang membinasakan makhluk, maka wajib atas orang yang demikian itu mengubati akan penyakit yang demikian. Sebab penyakit ini menyebabkan rohani dia bermasalah. Kalau rohani bermasalah dengan Allah Ta'ala, maka berat padah dia. Dan cara mengubati ialah bahawa menilik ia akan segala sebab kasih ia dipuji oleh manusia. Apa sebab dia kasih itu? Dan benci dicela. Apa sebab yang jadikan dia rasa benci dicela, suka dipuji? Tengok. Kita kata ulama tasawuf ni pakar tuan-tuan ni. Arifin Billah dia pakar, satu-satu dia pecah ni. Ada pun sebab yang jadi kasih ia dipuji, sebab menimbulkan kalbi dia seronok dipuji manusia, dan benci dicela oleh manusia. Ya, ada 3 sebab. Sebab yang pertama, kesempurnaan. Maka engkau tilik dengan akalmu dengan sifat kesempurnaan yang dipuji oleh manusia akan dikau itu. Adakah engkau sungguh-sungguh bersifat dengan dia atau tiada? Orang puji kuat, dia ni alim sungguh, dia ni hebat, warak sungguh. Betul lah, ada kita benda tu. Ya, kalau tak ada, kita suka jawab dia habis. Jahil manusia. Ajahalun nas man taraka yaqina ma indahu lizanni ma indan nas. Sejahil-jahil manusia, dia seronok dengan apa yang manusia, maknanya dengan zat manusia. Manusia puji dia, zat bukan yakin. Dia tinggalkan benda dia yakin. Dan dia kenal diri dia siapa masa jauh dengan Tuhan. Dia rasa dia jauh, dia kenal dia masa jauh. Tapi orang kata dia dekat, dia seronok orang puji. Itu di antara dia. Maka jika ada sungguh-sungguh engkau bersifat dengan dia, contoh kata kalau ada
Maka itu ada kalanya sifat itu mustahak dipuji akan dia oleh syarak, seperti sifat ilmu, sifat warak dan sekalian sifat yang dipuji oleh syarak. Maka sebagian jangan engkau suka dipuji oleh orang dengan sebab yang demikian, kerana kesudahan umurmu itu tiada diketahui akan kesempurnaan, iaitu kekal sampai mati kah atau tiada kekal. Dan jikalau engkau berkendak suka demikian, maka suka engkau akan Tuhanmu. Itu tak apa, dia lain sikit tu. Suka dengan ibadat ke suka dengan Tuhan? Kalau suka Tuhan tak apa. Kul bifadlillah, pandang tu. Kul katakan olehmu ya Muhammad SAW, bifadlillah, dengan kurnia Tuhan. Itu pandang dia. Fabizalika falyafrahu, demikian kamu gembira. Itu tak apa. Bergembira memandang kurnia Tuhan, jangan gembira memandang hebat dia atau rosak. Yang menganugerahkan akan dikau sifat yang demikian, dan jangan engkau suka dirimu, itu jangan, sebab dipuji oleh seorang dengan demikian, kerana demikian itu jadi ujub akan dirimu, dan ujub itu haramun. Ujub mana apa? Syok sendiri. Oh, dia rasa dia hebat, dia rasa dia besar, dia rasa dia handal, tapi tak banding orang. Kalau dia banding dengan orang, aku lebih hebat dari orang tu. Itu takabur lagi tu. Takabur di atas daripada ujub. Kita disuruh pandang kebesaran Tuhan dan pandang kurnia Tuhan. Kita apa ada dan apa tak ada. Satu. Dan ada kalanya punca yang dia seronok, dipuji itu apa? Ada kalanya sifat yang dipuji itu tiada mustahak dipuji. Orang puji padahal sifat itu tidak mustahak pun dipuji akan dia oleh syarak. Misal seperti kekayaan, kemegahan. Kaya kan, wah, dia rasa hebat orang puji. Itu tak ada benda pun, tak nampak ke mana kaya. Dalam kubur tadi bawa. Dan kemegahan, megah dia dengan berbagai-bagai cara kemegahan, harta benda, pangkat, jawatan, macam-macam lah. Dan segala yang kembali kepada kemegahan dunia. Ini di antara benda dia kena buang, kalau tidak disangkut. Maka sebagiannya jangan sekali-kali engkau suka dipuji oleh seorang dengan sebab demikian itu. Dia pakai kenderaan baru hebat, model baru mahal, pakaian semua baru, dan kat badan dia 30-40 ribu niaga. Dengan kasut, dengan apa semua, gaya dia punya pakai. Orang pun tengok, okay, lagi ni yang cacat kembali. Orang pun puji dia lagi terangkat dia, habis tu. Kena ada benda ni, hijab benda ni. Bila dia hijab, kita nampak kebesaran Tuhan. Nampak kebesaran Tuhan, mana dia dapat manis ibadah, manis dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Dah terhijab dengan benda ni. Kerana suka akan dunia itu kepala segala kejahatan. Kepala segala kejahatan. Suka tu, apa mana suka? Mahabbah. Mahabbah tu duduk mana? Qalbi. Patut suka tu letak kat Tuhan, seronok dengan Allah, gembira dengan Tuhan. Tapi tak, terbalik, dia seronok gembira dengan dunia. Habis terbalik. Hijab besar. Seperti yang tersebut dalam hadis yang dahulu. Dan suka yang demikian itu ialah alamat orang tu kurang akal. Orang yang seronok dengan dunia, seronok dengan kemegahan, seronok dengan glamour, dengan nama, dengan harta benda, kadang dia perasan orang besar kan dia pada tak ada apa pun, kan? Itu orang kurang akal lagi. Kalau itu kita, hei orang yang kurang akal lagi, tu beranjak dia. Kau kata kita ada akal, kau kumpul harta ni banyak, kau tak akal. Itu tu punya tak akal. Mengumpul benda yang nak ditinggal, tertinggal benda yang nak dibawa. Cerdik tak? Terkumpul benda yang nak tinggal, yang nak bawa ni tak disiap punya. Itu dia panggil ahmak, dalam bodoh manusia. Tapi dia rasa dia hebat. Siapa yang tukang bisik, nafsu, andal kau. Mana orang boleh lawan kau? Habis. Allah karim. Ada pun engkau suka akan dipuji oleh seorang
dengan sifat yang tiada engkau sungguh-sungguh bersifat dengan dia, maka iaitu sehingga gila. Ya, gila tak ada. Sifat tu tak ada kita. Orang panggil kita, Al-Alimu Allamah. Mana nak cari dalam Malaysia Al-Alimu Allamah? Tak jumpa kan. Dalam Malaysia tak jumpa Al-Alimu Allamah. Yang alim, yang lampau alim. Allamah tu tak lil mubalaghah tu. Allamah tu dia panggil tak lil mubalaghah, orang yang lampau alim. Tak jumpa kat Malaysia ni. Seorang tak ada. Tiba-tiba orang sebut dia, dia senyum. Tu bodoh memang bagal. Campur gila. Dia tak tulis gila babi tu. Ya. Ada seorang ulama tu, masa zaman dia ada tu, hebat ni. Orang tanya, Tok Guru kat Malaysia ni berapa orang Tok Guru tengok ada ulama? Adalah seorang dua je. Seorang dua tanya. Yang berceramah pergi bombak-bombak tu tak main, kaki lelong tak main kan. Yang payah ceramah payah kan. Hafal 3 ayat, 3 hadis, 3 isu semasa. 3 jam boleh tarik kan. Ya, lebih daripada tertarik tadi yang boleh pusing belakang. Kau bayar ceramah tadi. Ya. Ada seorang ustaz dia tengok dia ceramah hebat tadi. Ada terik buat tunjukkan kitab Asbah wa Nazair dia. Kitab ni anak tak habis ngaji dia. Kau ceramah macam tu gusau kata. Kitab ni orang kata ngaji Batu Wahab kau tak habis ngaji. Ya, Asbah wa Nazair kau tak habis ngaji. Tengok ilmu fikih ah. Ya, tapi kalau tengok ceramah hebat macam ulama besar tadi. Dan Nabi dah sebut benda tu. Akhir zaman tanda dia apa? Kathirul khutaba wa qalilul ulama. Banyak orang yang berceramah cakap agama berlama, tapi yang betul-betul alim dah sikit. Nabi kata itulah dia. Ya. Kemudian ukuran zahir tadi. Kalau ukur ulama batin, tu lagi sukar. Ada tuan guru saya seorang kepala telaah lain, dia meninggal lah. Kita mengaji banyak habis dengan dia. Ustaz Syafi'i, dia orang petani. Satu hari dia jumpa Al-Alimu Allamah. Itu alim ulama tu Sayyid Syekh Abdul Rashid. Alim 4 mazhab. Tu alim tu 32 ilmu, hafiz Quran. Kau pergi mana dia kata? Saya mengaji Kedah tu. Tu mana kau ngaji? Tu ngaji Umar Lanai. Kau tunjuk aku mana orang Kedah orang alim. Ustaz Syafi'i tunjuk pondok yang hebat-hebat. Lain. Tunjuk pondok ni pondok yang lain. Ada satu pondok kecil tu alim tu. Tu alim. Tak pening balik tu. Tu alim. Mana ukuran dia lagi tinggi lah. Ya, dia bukan ukur luar, tembus dalam dia ukur tu. Itu maknanya nak cari bukan senang. Tiba-tiba kita tak nak orang panggil kita tuan guru alim puas, kita senyum pada gila kan. Dia kata gila. Sikit lagi orang gila babi. Sehingga gila yang tiada sekali-kali baginya akal kan. Ya. Orang dulu nak mengaku alim pun takut kan. Iaitu seperti orang yang suka dipersendakan orang. Ya. Najis yang keluar daripada perut kamu tu juga tu. Wangi betul macam punya atar. Kita pun terima kasih. Dia bodoh ke? Mana ada tai berwangi kan. Macam tu lah mana. Ya. Benda yang kotor orang puji kita sengih. Kan? Tu. Maka yang demikian itu alamat orang yang kurang akalnya. Bila dia suka, dia dipuji, dan dia sedar bahawa dia tak duduk taraf tu lagi. Ya, tiba-tiba orang puji dia, wah hebat kan, habis. Itu sebab pertama. Sebab yang kedua, engkau suka dipuji oleh seorang kenapa? Menunjukkan bahawa engkau memiliki hatinya. Ya, engkau memiliki hatinya, kau nak hati kat dia. Dan demikian itu kembali kepada kemegahan yang dicela. Batulan hikam dia potong dua dan ghayyib nazar al-halqi ilaik bin nazar ilaik wa ghid an ikbalihim ilaik bi ikbali ilaik. Ghayyib mana buang, lenyapkan, nazar al-halqi ilaik, pandangan makhluk pada kamu tu kat, buang, gantikan pandangan Allah pada kamu. Dan buang perasaan makhluk nak berhadap kepada kamu, gantikan kau sentiasa menghadap Allah Ta'ala. Itu dia. Ya, sufinya pukul pum tepat kena dan cantik ya. Yang ni banyak kita kena kan. Suka orang berhadap, suka dibesarkan,
Ya, kalau cakap suka cakap dia tu dia akukan. Ya, cakap dia semua tak potong. Apa dia cakap semua ikut. Kan? Allah. Bersifat tawaduk dia tak ada bahaya tadi. Itu sebab yang kedua, kembali kepada kemegahan diceluk oleh syarak dan telah terdahulu jalan mengobati, iaitu dengan apa, memutuskan tamak daripada manusia, dan jangan menuntut kemegahan dan kepujian daripada sisi manusia, dan hanya sebenarnya menuntut martabat dan kemegahan kepujian di sisi Allah Ta'ala juga, cari ketinggian di sisi Allah. Apa yang paling tinggi? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah, orang yang paling tinggi darajat takwa. Itu cari bentuk diri supaya jadi insan muttaqin. Yang menuntut akan pekerjaan yang perbuatan dipuji oleh Allah Ta'ala, dan jangan menuntut kepujian dan kemegahan daripada manusia. Yang demikian itu menggugurkan akan martabatmu dan kemegahanmu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan satu lagi adab yang ketiga, sebab ketiga apa? Yang jadi dengan sebab suka dipuji akan dikau oleh seorang ialah dimuliakan orang. Ya, dia suka dipuji apa? Orang muliakan dia. Dan ditakzim, dibesarkan akan dikau oleh orang. Maka saya jangan engkau suka dipuji oleh orang. Dengan sebab demikian, kerana suka orang akan dikau itu membinasakan dirimu sendiri. Sabda Rasulullah SAW pada satu masa, bagi seorang yang memuji akan seorang tu puji seorang, A puji B, apa Rasulullah SAW kata? Waihak, Nabi kata, ya, sayang, celaka kau. Makna kalau bahasa kita, makna sayang kau. Qata'ta zahrah lau sami'ahu ma aflahah ila yaumil qiyamah. Sayang kau, dia kata, telah engkau kerat akan belakangnya. Kau puji dia tu seolah-olah kau kerat leher dia. Itu maksudnya. Jika ia mendengar akan pujianmu atasnya, nasaya tiada ia dapat kemenangan hingga hari kiamat. Ya, kalau tak kuat dia, kita puji terbalik dan. Tapi ada di sana yang dikecualikan, ada. Ini secara umum bagi orang yang ghairul mutamakkin. Adapun orang yang sudah tamkin, ada apa? Ya, sebab dia pandang semua dari Tuhan. Contoh dia setelah puji Sayyidina Abu Bakar sendiri. Ya. Lau zina imanu Abi Bakar bi imani almin la rajahat imanu Abi Bakar. Kalau ditimbang Abu Bakar punya iman, kata Rasulullah SAW, lebih berat daripada sekian alam. Rasulullah puji. Itu tak apa. Rasulullah bukan dia. Sayyidina Abu Bakar bukan jadi makan pam dan dia tengok rupa memang tu. Ya, atau tengok keadaan. Kalau tarap mana kita bergonggar lagi semua puji, jangan terbahaya. Seolah-olah kamu kerat leher dia. Dan satu lagi kata setengah ulama yang dahulu, man fariha bimadhin faqad amkana syaitanu min an yadkhula fi batni. Barang siapa yang suka dipuji, suka kat mana tuan? Kalbi. Pada dalam kalbi dia ada perasaan suka. Kalau orang puji, wah seronok. Walaupun kadang-kadang tak buka mulut, senyum. Dia pun senyum sampai ke telinga. Yang puji, wah senyum lah. Ya, kita pun maki caci dia, wah masam. Lebih masam dia mangga masam gitu. Ya, benda tu kalau ada je, kita tengok diri kita sendiri, ada tak benda tu? Kalau orang puji kita, sebab kadang-kadang setengah guru test kita. Ya, ada setengah cerita anak sultan, dia mengaji dengan seorang ulama. Tamat dia mengaji, ulama tu ambil urutan, ulama sesar ni. Tak ada kes apa, sesar kawan tu. Peranjat dia balik, dia mengadu pada sultan. Sultan datang, kenapa tuan syekh sesar anak saya? Apa salahnya? Dia sebutkan tuan guru, apa salah anak saya? Tak ada salah. Tapi tuan guru sesar kenapa? Sebab ia akan menggantikan engkau. Maka aku rasakan sedikit kezaliman. Dia dirasa perit yang zalim. Bah kata, Masya Allah, betul-betul sultan nanti. Mana dia bagi yang rasa. Tentu tadi tak. Ya, kadang-kadang dia nak buang. Ya, ada setengah-setengah guru dia buat tak kenal. Dia datang, dia kenal, dia buat dah. Dia cek kita. Sekarang dia hambat kita depan orang pun. Dia balik. Dia tak kenal kita saja, dia tengok. Dia datang tak lagi. Ini pun tak tegur, mengajuk. Tak datang. Ampau betul dia. Tak dapat ilmu apa. Orang dulu dia tangking kan. Ya, saya mengaji untuk mu'alim Haji Wahid, dia baling dengan bangku. Dia ambil bangku, dia baling dan buat pasal tidak bongkau. Ya, orang dulu ni buat pasal tak.
Dia maki depan kita saja kan. Nak tengok kita punya dalam. Kita ini banyak murid manja. Ya, manja ni baling dan longkang ni. Manja sikit dan dia terkejut hati. Mula-mula ayan dan ulama dulu tak ada kan. Ya. Dia maki ke dia baling. Yang tu yang jadi kan. Yang kena manja tu yang jadi. Ya. Yang manja-manja tak jadi kan. Jadi barang siapa suka dipuji, mana dalam kalbi dia ada perasaan terseronok kalau orang puji, ya, jawab dia apa? Suka dipuji orang akan dia, sesungguhnya telah membenarkan syaitan masuk dalam perut dia. Kalau kita ada perasaan tu, maknanya kita dah buka jalan untuk syaitan duduk dalam kalbi dia. Habislah. Tidak masuk syaitan dalam kalbi, melainkan rosak orang tu. Itu maksud dia. Mana jangan ada dalam hati kita seronok dengan pujian. Kalau orang puji, kita kena baca apa? Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun wa la tu'akhizni bima yaqulun. Itu doa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, bila orang puji kita, kita baca doa Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya, jadikan aku lebih baik daripada apa yang orang tu sangka. Ya, wala tu'akhizni bima yaqulun, dan jangan engkau ambil salah dengan pujian mereka. Mana jangan sebab pujian mereka aku menderhaka akan dikau, tersumbat aku dalam neraka engkau. Ada maksudnya. Kita minta, kalau puji minta, ya Allah jangan kau jadi pujian ini aku rosak, tu maksudnya. Jadikan aku lebih baik pula daripada apa dipuji. Itu doa yang terbaik lah. Buat Sayyidina Abu Bakar punya doa itu. Ya. Kemudian wa kullu min man tabak faqad ahda ilaika hasanati ilahi wallah. Allah karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin. Allahumma firna wa inna khair. Alhamdulillah. Subhanakallahumma